sejahtera semua. Okey, hari ini kita berjumpa lagi di alam maya. Okey, kita sambung bab 5 ya. Sebelum ni kita sudah tengok proses metabolisme, apa yang dimaksudkan dengan metabolisme. Lepas tu metabolisme ada dua jenis, katabolisme dan anabolisme. Kemudian kita ada tengok penamaan enzim. Okey, hari ini kita sambung sifat-sifat umum enzim. Okey, enzim ini tahu sudah kan apa itu enzim? Okey, enzim ini adalah mangkin organik ya yang dihasilkan oleh sel-sel organisma. Okey, ini ialah sifat-sifat umum enzim. Okey, yang pertama, enzim ini bertindak dengan pantas ya. Dia bertindak dengan pantas, cepatlah. Okey, kemudian yang kedua, enzim ialah mangkin biologi. Enzim ialah mangkin biologi. Bila mangkin maksudnya dia mempercepatkan proses ataupun mempercepatkan kadar tindak balas ya. Yang mempercepatkan tindak balas biokimia. Tindak balas biokimia maksudnya semua tindak balas yang berlaku di dalam badan organisma. Okey, kemudian enzim diperlukan dalam kuantiti yang kecil sahaja. Okey, setiap proses ataupun tindak balas biokimia dalam badan kita dia hanya perlukan enzim dalam kuantiti yang kecil sahaja, dan enzim ini boleh digunakan semula. Kenapa enzim boleh digunakan semula? Sebab struktur enzim akan kekal dan tidak berubah selepas tindak balas. Okey? Enzim tidak dimusnahkan selepas tindak balas. Jadi dia boleh digunakan semula. Okey, yang seterusnya tindakan enzim adalah spesifik. Okey, ini cikgu ada sentuh sikit hari itu. Setiap enzim tu dia ada tapak aktif yang bersifat spesifik. Maksudnya setiap enzim dia hanya akan bergabung, dia hanya akan melekat pada substrat yang mempunyai tapak aktif yang sepadan dengan tapak aktif enzim. Okey? Jadi dia macam lock and key, mangga dengan kunci. Setiap mangga tu hanya kunci yang ngam sahaja boleh buka. Macam tu enzim ya. Jadi dia saling berpelengkap dengan tapak aktif enzim. Substrat tu dia saling berpelengkap. Maksudnya dia mesti ngam. Jadi kalau maltase hanya untuk maltosa. Kalau sucrase hanya untuk sucrosa. Macam tu ya. Okay. Kebanyakan tindak balas yang dimangkinkan oleh enzim adalah tindak balas berbalik. Okey, apa maksud tindak balas berbalik? Okey, contoh tindak balas berbalik ni, contohnya maltosa terbentuk daripada dua molekul glukosa kan. Okey, dua molekul glukosa akan melalui proses kondensasi untuk membentuk maltosa. Okey. Maltosa akan diuraikan kepada monomernya iaitu glukosa dan glukosa dengan dimangkinkan oleh enzim maltase. Jadi maksudnya benda tu berbalik. Maltosa boleh diuraikan kepada glukosa, glukosa boleh membentuk maltosa. Macam tu. Okey, aktiviti enzim boleh diperlahankan atau diberhentikan oleh perencat. Okey? Okey, boleh diperlahankan atau diberhentikan oleh perencat. Contoh perencat ni ialah logam berat. Logam berat seperti plumbum dan merkuri. So, maksudnya bila ada logam berat, contoh perencat kan, logam berat masuk dalam badan kita, dia akan mengganggu proses-proses di dalam badan kita. Kenapa dia boleh mengganggu? Sebab dia merencatkan atau memperlahankan tindakan enzim. Okey, contohnya merkuri ni dia biasanya ya, dia ada di dalam makanan laut. Okey, makanan laut ni kalau dia hidup organisma dalam air tu kan, kalau dia hidup di tempat yang airnya tercemar, okey, so bahan-bahan contohnya logam berat tu dia akan masuk di dalam badan ikan. So nanti bila kita makan ikan, kita akan dapatlah logam berat tu. Ikan ni semakin besar ikan, semakin banyak kuantiti merkuri di dalam badan ikan tu. Jadi
Maksudnya kalau dibandingkan ikan merah dengan ikan bilis, banyak lagi merkuri di dalam badan ikan merah berbanding dengan ikan bilis. Dan dia bergantung juga lokasi di mana ikan itu hidup. Kalau lokasinya tercemar, jadi lebih banyak lagi bahan-bahan yang tidak bagus tuh seperti logam berat di dalam badan ikan tu ya. Dari mana datangnya merkuri plumbum ni di dalam air? Ni mesti tahu kan, daripada kilang-kilang yang dia punya bahan buangan tidak dirawat sebelum dilepaskan ke dalam air. Jadi dia akan memberi kesan kepada kehidupan akuatik dan akhirnya nanti akan memberi kesan kepada manusia. Okey. Yang seterusnya, sesetengah enzim memerlukan cofactor. Okey, tadi perencat, yang ini cofactor. Cofactor ini berfungsi untuk mempercepatkan, dia membantu tindakan enzim supaya lebih berkesan. Okey, contoh cofactor ialah vitamin B dan ion magnesium. Okey, so ada dua ya, cofactor, perencat. Cofactor dia akan membantu enzim untuk bertindak dengan lebih berkesan. Dia mempercepatkan tindakan enzim. Manakala perencat dia akan memberhentikan ataupun memperlahankan tindakan enzim. Okey, boleh ya? Okey. Seterusnya, enzim ini ada dua jenis. Okey. Yang pertama, enzim intrasel. Yang kedua, enzim ekstrasel. Okey, enzim intrasel ni enzim yang dihasilkan di dalam sel, disintesis. Okey, ini sudah cikgu terangkan kan, disintesis tu maksudnya dihasilkan. Okey, disintesis di dalam sel untuk kegunaan sel itu sendiri. Dia tidak dibawa keluar sel. Dia dihasilkan di dalam sel dan untuk kegunaan sel itu sendiri. Contohnya enzim hexokinase. Okey, hexokinase ini adalah enzim yang digunakan dalam proses glikolisis. Apa itu glikolisis? Glikolisis adalah proses pemecahan glukosa kepada pyruvate. Okey, pyruvate dalam proses penghasilan tenaga. Di mana tenaga dihasilkan? Di mitokondria. Kan? Okey, tenaga akan dihasilkan di mitokondria. So, hexokinase ni dia akan memecahkan glukosa kepada pyruvate. Pyruvate tu nanti akan digunakan dalam sel untuk menghasilkan tenaga dalam bentuk ATP. Di mana dia dihasilkan ni? Di mitokondria. Jadi di dalam sel yang sama. Okey? Kemudian yang kedua ialah ekstrasel. Ekstra ni ekstra in dalam, ekstra luar kan? Ekstrasel ialah enzim yang disintesis di dalam sel tapi untuk kegunaan sel yang lain. So maksudnya enzim itu akan dirembeskan. Okey? Dirembeskan. Dirembeskan ini penting. Ini istilah yang penting ya. Kalau dalam peperiksaan, kalau kita kata enzim dikeluarkan daripada sel, tidak tepat ya. Dirembeskan, mesti guna dirembeskan. So, enzim ekstrasel ini dia akan dihasilkan di dalam sel, tetapi dia akan dirembeskan keluar sel. Okey? Sebab dia akan digunakan oleh sel yang lain. Okey. Contohnya enzim trypsin. Okey, trypsin ini dihasilkan di pankreas oleh sel pankreas. Pankreas tahu kan di mana? Okey. Nanti kita tengok pencernaan. Tapi ini sudah belajar kan, masa mendengar anda tahu kan yang mana pankreas. Okey, trypsin akan sel pankreas akan menghasilkan trypsin. Dia akan mensintesiskan trypsin. Kemudian trypsin itu akan diangkut ke duodenum. Okey, dia akan bertindak di duodenum. Duodenum adalah bahagian usus kecil yang pertama. Okey, usus kecil yang pertama. Okey, untuk mencernakan polipeptida kepada peptida. Okey, boleh ya? Okey. Seterusnya kita tengok penghasilan enzim ekstrasel. Okey, enzim, macam mana enzim ekstrasel ni dah cikgu ambil dari buku teks ya.
Okey. Okey, ini keadaan di dalam sel. Okey, ini nukleus, ini jalinan endoplasma kasar yang di atasnya ada ribosom. Okey. Okey, apa yang berlaku mula-mula sekali protein, enzim ni kan dia adalah protein yang diubah suai. So, sebelum menghasilkan enzim kena hasilkan protein dulu. So, protein akan disintesiskan di ribosom. Okey? Ini ribosom ni kan, ribosom yang bintik-bintik ini adalah ribosom. Protein akan disintesiskan di dalam ribosom. Kemudian protein akan masuk ke dalam lumen. Lumen ni contoh macam ni, macam salur darah kan. Ni contohnya salur darah kita. Lumen ni. Ruang di dalam ni. Okey, so protein tu dia akan masuk ke dalam lumen jalinan endoplasma kasar. Okey, dia akan diangkut di sepanjang jalinan endoplasma kasar. Dia jalan-jalan lah di dalam sini. Sepanjang jalinan endoplasma kasar. Okey, bila sampai di hujung jalinan endoplasma kasar, membran jalinan endoplasma kasar. Okey, membran jalinan endoplasma kasar ni maksudnya membran luar ni lah kan. Okey, membran jalinan endoplasma kasar tu dia akan membentuk tunas dan menggenting ni dalam buku kamu kan, menggenting untuk menghasilkan vesikel angkutan. So penting di sini adalah vesikel angkutan. Vesikel angkutan. Okey. Kejap. Okey, ni pentingnya vesikel angkutan. Okey. Vesikel angkutan. Okey. Bila sampai di hujung jalinan endoplasma kasar, dia akan membentuk tunas yang akan terpisah. Dia menggenting maksudnya terpisah. Vesikel ni dia macam kantung. Okey. Di hujungnya dia akan membentuk kantung yang akan terpisah daripada menggenting tu maksudnya dia akan mencurut dan berpisah daripada jalinan endoplasma kasar. Jadilah ini kan. Okey. Vesikel angkutan. Okey, vesikel angkutan tu ini adalah vesikel angkutan. Dia macam kantung yang di dalamnya ada protein. Okey. So ini ialah vesikel angkutan, di dalamnya ada protein. Kemudian vesikel angkutan ini dia akan bergerak ke apa ni? Jasad Golgi apparatus ya. Dia akan bergerak, vesikel angkutan yang mengandungi protein akan bergerak ke jasad Golgi. Okay, dan vesikel angkutan tadi akan bercantum dengan jasad Golgi. Okey. Kemudian di dalam jasad Golgi, vesikel angkutan ni dia akan masuk di dalam jasad Golgi. Bila dia di dalam jasad Golgi itu protein tadi akan diubah suai. Okey. Protein akan diubah suai menjadi enzim. Masa ni dia akan diubah suai menjadi enzim apa? Enzim apa yang mau dihasilkan? Okey, kalau tripsin lah. Kalau pepsin lah. Maltase lah. Macam tu. Dia akan diubah suai menjadi enzim. Okey. Dan akan dirembeskan dalam vesikel rembesan. Okey. Jadi tadi vesikel angkutan ini faham kan tadi? Cikgu ulang lagi ya. Ribosom akan hasilkan protein, akan sintesis protein. Protein akan masuk ke dalam lumen jalinan endoplasma kasar. Kemudian bila sampai di hujung akan terbentuk vesikel angkutan. Okey? Vesikel angkutan tu di dalamnya ada protein. Dia akan terpisah daripada jalinan endoplasma kasar. Okay, vesikel angkutan ni akan bawa protein tadi tu ke jasad Golgi. Okay, dia akan masuk ke dalam jasad Golgi, dia bergabung dengan jasad Golgi dan dia akan diangkut di sepanjang jasad Golgi. Dan di sepanjang jasad Golgi ini, protein tadi akan diubah suai menjadi enzim. Okay, bila sampai di hujung jasad Golgi, sama juga macam tadi, membran jasad Golgi itu, dia akan membentuk tunas dan akan membentuk vesikel rembesan. So, di dalam vesikel rembesan ini ada enzim. Okey, so kalau cikgu tanya apa beza vesikel rembesan dengan vesikel angkutan? Okey, bezanya di dalam vesikel angkutan ada protein. Okey, vesikel angkutan membawa protein ataupun mengandungi protein, manakala vesikel rembesan dia membawa enzim ataupun mengandungi enzim. Okey, boleh ya? Okey, kemudian vesikel rembesan tadi akan bergerak menuju ke membran plasma. Dia akan bergerak menuju ke membran
plasma. Bila sampai di membran plasma, vesikel rembesan ni dia akan bercantum dengan membran plasma ni, membran plasma lah. Okey, ini adalah membran plasma. Okey, akan bercantum dengan membran plasma. Dan enzim tadi akan dirembeskan keluar sel. Cikgu ulang ya, enzim tadi akan dirembeskan keluar sel. Mesti macam tu ya, dirembeskan keluar sel. Okey? Okey, itu sahaja. So, boleh ya. Sekiranya ada apa-apa yang tidak faham, tanya cikgu ya. Hari ini cikgu ajar itu je. Dan semua orang kena dengar video ni. Lepas tu baca balik buku teks. Pastikan faham. Kalau tidak faham, tanya cikgu ya. Okey, terima kasih. Bye.